Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersiaran secara langsung dari auditorium Aras 4 Menara Dato' On World Trade Center. Suhu dan suasana di Kuala Lumpur sekali lagi hujan turun. Pagi tadi saya ingat turun 3 jam 4 jam, ni petang ni sampai malam hujan lagi. Kuala Lumpur sejuk dan dingin, dan kita akan panaskan suasana kita pada malam ini dengan kita sembang-sembang dengan panelis jemputan kita. Baik, sebelum kita bermula, saya minta tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran langsung kita pada malam ini untuk tekan butang like dan share malam ni. Kita share sebanyak yang mungkin, kerana ada banyak fakta-fakta yang berkaitan ekonomi dan kewangan negara yang akan kita bincang dan akan kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada kawan-kawan kita yang mengikuti secara online dari laman Facebook Hello Malaysia dan juga UMNO Online. Dan di samping itu kita ada juga akan letakkan di skrin handphone tuan-tuan dan puan-puan ada beberapa soalan yang kita nak tanya. Jadi kita ni orang kata tak bolehlah syok-syok sendiri kan. Macam dah pandai semua, dah tahu semua. Jadi kita nak tengok juga pendapat tuan-tuan dan puan-puan terhadap isu-isu yang semasa yang akan kita kongsikan. Baik, pada malam ini tak lain tak bukan kita ada seorang panelis jemputan kita. Susah nak dapat dia. Berapa kali kejar baru dapat. Beliau adalah Datuk Seri Johari Abdul Ghani, bekas Menteri Kewangan kedua negara kita, dan beliau juga adalah pengerusi perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Jadi orang penting lah ni. Dia ni penting. Jadi Datuk Jo juga ialah Ketua UMNO bahagian Titiwangsa. Jadi banyak jawatan dan banyak tanggungjawab yang dipegang oleh Datuk Seri Jo. Apa khabar Datuk? Sihat? Alhamdulillah. Boleh datang, kini bagus. Okey So sore throat semua okey lah, selesai lah. Adalah biasa lah. Datuk Seri Johari Ghani pernah bertanding di Parlimen Titiwangsa, tapi tsunami yang kita hadapi semasa PRU 14 membuatkan banyak kawasan di wilayah persekutuan ni, saya ingat hampir keseluruhannya kita 11-0 kita bungkus semasa pilihan raya yang ke-14. Agak-agak persediaan kali ni macam mana tu? Macam biasa, kita lawan balik semula. Tengok gentleman dia macam biasa, kita lawan balik. Jadi inilah semangat yang ada pada Datuk Jo. Ini orang KL. Orang KL ni dia kena bulldoze sikit, dia kena berani be bold. Okey Tok, hari Jumaat ni Tok Jo akan berhadapan dengan pengarah pilihan raya di peringkat kebangsaan. Kita akan go through kedudukan kita di 11 kawasan parlimen, dan kita tengok apakah chances kita untuk kita rampas kembali. Sama ada kita boleh rampas kembali ataupun tidak, bukan bergantung kepada kami, bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan yang akan mengundi pada PRU yang ke-15 nanti. Baik Tok, kita pergi kepada soalan kita lah. Soalan kita. Baik. Pasaran saham kita ni, Bursa Kuala Lumpur ni, kalau kita tengok daripada hari pertama Pakatan Harapan dia pegang kuasa, dia naik sikit, dia ada some excitement. Lepas tu selepas 10 janji dalam 100 hari itu gagal ditunaikan, dia mencatatkan aliran keluar yang begitu banyak, konsisten. Kita hilang berapa ratus mata, dan itu kehilangan duit yang agak banyak. Jadi dalam masa yang sama juga tu, kita tengok ekonomi rakyat terjejas dengan harga barang asas. Jadi soalannya, apakah situasi sebenar ekonomi negara kita pada masa ini? Sila. Terima kasih Datuk kerana jemput saya. Saya tengok infografik tu, dia punya heading dia tu mengancam. Okey, kalau kita tengok dari segi konteks Malaysia, bila Barisan Nasional kalah pada bulan Mei 2018, ramai daripada rakyat kita menaruh harapan begitu tinggi kepada Pakatan Harapan. Mereka meletakkan harapan begitu tinggi kepada Pakatan Harapan tu kerana mereka merasakan
apa-apa polisi yang tidak boleh dilaksanakan oleh BN, maka PH boleh buat. Tapi malangnya, bila kita tengok, apabila mereka mengambil alih, saya lihat the confidence of PH apabila rakyat memberi undi itu, dia telah jatuh begitu drastik sekali, sehingga menyebabkan macam Datuk sebut tadi, pasaran saham contoh, daripada 1860, hari ini kita tengok sudah mencecah 1411 2 minggu lepas, naik sikit balik 1500, lebih kurang dalam 300 points jatuh. Jadi 300 poin ini dari segi nilai dia hampir lebih kurang 400 bilion market cap pasaran saham kita jatuh. Dalam konteks hari ini, kalau kita tengok dari segi ekonomi, di mana kita hari ini, sebenarnya kita terjejas oleh 3 perkara penting. Pertama, kita berdepan dengan COVID pandemik ini, di mana bukan kita saja, tapi seluruh dunia berdepan dengan COVID ini. Jadi to be exact, 2020 dan 2021 adalah 2 tahun yang sungguh mengancam kepada kita, kerana banyak benda-benda yang kita tak pernah mempunyai pengalaman untuk mengatasinya. Akhirnya kita berdepan dengan suatu keadaan ekonomi yang begitu dahsyat, sehingga kan kita punya ekonomi tidak berkembang. Tahun 2020 kita negatif 5.6% kita punya GDP. Oleh kerana kita menjaga ataupun mentadbir pandemik ini tidak konsisten. Kejap kita lockdown, kejap kita buka, kejap lockdown, kita buka. Kesan dia ialah semua negara dalam dunia ini, majoriti oleh negara, dia dah pulih balik dari segi perkembangan GDP dia pada tahun 2021, tapi kita masih belum. Kalau kita tengok 2019, 2021, kita masih lagi 5.6% negatif itu. Tahun 2021, kita positif 3.1%, net kita masih negatif. Whereas kalau kita tengok jiran-jiran kita macam Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, mereka dah recover dah 2021. Jadi kesan kerana kita lockdown, tutup, buka, tutup ini menyebabkan kita terkesan dari segi perkembangan ekonomi. Itu satu faktor. Yang kedua adalah bila ada peperangan di antara Rusia dengan Ukraine, dia juga menjejaskan ekonomi banyak negara, termasuk kita. Terutama dia menyebabkan banyak supply chain kita ni terjejas. Contoh macam kita, negara kita ni, kita mengimport barang-barang makanan yang banyak. Dan juga bila kita mengimport barang makanan ini, sudah tentu dia memerlukan logistik. Jadi kalau disruption of logistik ini akan menjejaskan ekonomi kita juga. Dan yang ketiga ialah kedudukan politik kita very uncertain. Kerana buat pertama kalinya dalam sejarah negara kita mempunyai 3 Perdana Menteri dalam masa 4 tahun. Jadi sudah tentu dia tidak boleh meyakinkan pelabur-pelabur dari segi bagaimana polisi atau dasar sesuatu negara itu boleh kekal dalam masa yang panjang. Kerana kita bertukar Perdana Menteri selama 3 Perdana Menteri dalam masa 4 tahun. Itu dari segi big picture ekonomi yang saya boleh cerita. Baik, saya tertarik dengan apa yang Datuk sebut tentang perbandingan ekonomi kita dengan negara jiran. Tetapi tu, apa yang berlaku pada negara jiran? Kita ambil contoh Indonesia contohnya. Kalau kita tengok dari segi banyak indikator, pada satu ketika dahulu tak banyak negara yang melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang punya potensi yang besar. Mereka melihat kepada Malaysia, tetapi dengan kalau kita tengok dengan keadaan dan juga indeks-indeks yang ditunjukkan oleh para ekonomi di Indonesia, mereka masih
mendapat pilihan selepas PKP dah tempoh PKP, mereka menjadi pilihan pelabur-pelabur. What went wrong kepada Malaysia? Okey, dia dari segi pelaburan ini, dia yang paling penting sekali ialah masyarakat pelabur di luar sana, dia mesti yakin dengan kita punya kestabilan politik. Di Indonesia, kestabilan politik dia tip-top. Dia tak macam kita tukar leadership dalam masa 4 tahun 3 Perdana Menteri. Di Indonesia dia very stable. Sedangkan kalau kita tengok dari competitive index, kita better daripada Indonesia. Kita terletak nombor 32, Indonesia 44. Dari segi competitive index. So kalau seseorang pelabur, kalau dia nak melabur dalam ASEAN region ini, dia akan tengok banyak faktor. Faktor-faktor yang dia tengok ialah, pertama, dia tengok dari segi economy development. Ada tak sebuah negara itu economic development dia progress dan tidak ke belakang. Dia berkembang positif. Nombor dua, dia juga melihat bagaimana business efficiency. Maksudnya kalau kita buat berniaga dalam sebuah negara itu, macam mana kerajaan facilitate business ini supaya dia tidak banyak sangat red tape. Dulu Indonesia banyak red tape, sekarang dia dah overhaul semua dia punya proses. Kemudian dia tengok juga government efficiency. How efficient kita punya government. Bila orang datang nak melabur ni, nak tengok how efficient kita punya government. Kalau katakan contoh, dia nak apply license, dia minta approval, dia nak minta kelulusan, how efficient kita service orang. Dan nombor 4, dia akan tengok kita punya infrastructure. Jadi ini empat perkara ni dia akan tengok. Malaysia ni dari segi competitiveness kita better dari Indonesia. Tetapi kita ada slack sikit sejak 2018, 19, 20, 21 ni, sebab dia banyak pertukaran leadership. Akhirnya dia menyebabkan banyak pelabur yang nak datang, dia tunggu dan lihat untuk kita selesaikan masalah ni. Berapa yakin dia. Tapi malangnya dalam dunia pelaburan ni, orang tak boleh tunggu kita. Mereka ada banyak choice. Dia boleh pergi di Indonesia. Kalau dia tak mau pergi Indonesia, dia pergi Vietnam. Kalau dia tak nak pergi Vietnam, dia boleh pergi Filipina. Dia boleh pergi Thailand. It's not only Malaysia. Jadi inilah perkara-perkara yang kita sebagai sebuah parti politik dan juga pemimpin-pemimpin kita mesti mengambil kira, kerana dia akan memberi kesan jangka panjang kepada negara pada masa akan datang. Baik. Semasa Barisan Nasional memerintah 62 tahun, Barisan Nasional memerintah dan kita melonjakkan keadaan negara kita hingga mencapai ke satu tahap yang hampir menjadi negara maju. Kemudian kita berhadapan dengan satu retorik daripada pembangkang Pakatan Harapan ketika itu yang melaungkan bahawa UMNO, Barisan Nasional ini satu kerajaan yang rasuah, kleptokrat, tak ada integriti. Jadi the lesson learned kat sini Datuk ialah apakah dengan retorik seperti itu mampu melonjakkan lagi keyakinan pelabur ataupun dia jadi backfire kepada kita? Sebenarnya kita tengok political retorik dengan factual perkembangan ekonomi ada dua benda yang berbeza. Sebab tu kalau kita tengok waktu BN, kita punya GDP tiap-tiap tahun berkembang dengan begitu bagus. Malah waktu ASEAN Financial Crisis, Global Financial Crisis, kita contraction sikit kita punya GDP, tapi kita bangun balik. Sebab kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang mempunyai pengalaman mentadbir negara. Cuba bayangkan 61 tahun kita berdepan dengan banyak krisis. And we have a talent untuk bangunkan ekonomi. Ini dari segi soal corruption ini adalah satu perkara yang kita juga harus melihat sebahagian daripada kita punya tindakan yang perlu kita ambil untuk mengatasi perception ini. Kerana perception ini juga penting kita manage. Di samping kita mengembangkan negara kita ni, perception ni juga kita kena manage. Jadi kalau kita tengok jumlah pelaburan yang masuk dalam negara kita waktu Barisan Nasional memerintah, begitu banyak sekali pembangunan yang kita dapat buat hari ini dalam negara selama 61 tahun, kerana banyaknya pelaburan yang datang untuk bersama-sama membangunkan negara ini. Kalau nak kita
katakan bahawa strictly kerana corruption orang tak masuk, ini something that kita nak kena manage. Persepsi, mungkin ada benda-benda yang kita ada weakness sini sana, yang itu kita kena betulkan lah. Kerana bagi saya, tidak ada mana-mana perfect government dalam dunia. Bila kita ada masalah, kita address isu. Kita berdepan dengan masalah, dulu kita ada berdepan dengan masalah, kita lost kita punya speculative, Bank Negara punya speculative action on forex. Kita lost 30 bilion. Bila kita dah lost 30 bilion, kita belajar daripada 30 bilion ni. Sebab tu, selepas itu, kita tak berdepan lagi dengan isu tu. Sebab kita belajar. Right? Jadi perkara-perkara macam ni yang kita rasa kita perlu belajar. Macam YNDB. Kita face the issue YNDB. Now we learn from this. Jadi over time, jadi kita boleh menjadi satu kerajaan yang kita boleh pamerkan kepada rakyat bahawa kita belajar daripada isu-isu yang bersangkutan dengan kepimpinan negara. Akhirnya kita selesaikan semua benda ini dengan tidak membiarkan negara ini pergi ke belakang kalau dibanding dengan negara jiran. Baik, ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran kita, jadi kita boleh dapat satu pengajaran yang besar di sini. Dalam kegairahan kita untuk mencari harapan baru, Malaysia baru, harapan baru, akhirnya kita terperangkap dengan satu dogma dan janji-janji manis yang memang tak boleh nak buat. Akhirnya 4 tahun ini kita terpaksa berhadapan dengan satu liku-liku kehidupan yang amat perit, khususnya bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, yang tinggal di bandar-bandar. Kalau kita tengok keadaan miskin bandar ini, kesannya Datuk, apa yang Datuk boleh kongsi, yang Datuk tengok sendiri, yang kita boleh tengok di Kuala Lumpur, wilayah persekutuan, berbanding dengan orang kampung, kalau dia miskin, dia masih lagi ada ikhtiar. Bagaimana dengan orang bandar? Itu bandar memang betul lah. Sebab dia pertama isu bandar ni, isu paling besar ialah perumahan. Kalau di kampung, dia rumah dia mungkin dekat, kalau dia duduk dalam kampung tu boleh buat rumah lah, tak payah sewa. Tapi kalau kita dekat bandar ni, you nak buat rumah, tanah mana nak cari? Jadi sebab itu isu perumahan ini adalah merupakan isu paling besar sekali dalam bandar. Kerana bila kita menyewa rumah dalam bandar ni, dia bukan boleh sewa murah ni. Ini semua ribu-ribu punya. Jadi kalau dah 1,000 lebih, 1,500, 2,000 kita sewa. Bayangkan kalau gaji 3,000 macam mana? Akhirnya apa yang berlaku ialah mereka yang kerja dalam bandar ini tidak boleh ambil kerja-kerja dalam bandar ni kerana dia tidak ada tempat tinggal dalam bandar. Sebab tu pembangunan semula bandaraya ni perlu mengambil kira rumah-rumah untuk pekerja-pekerja yang bekerja dalam bandar, untuk mereka support kegiatan ekonomi dalam bandar ini dengan mempunyai tempat-tempat tinggal di pinggiran bandar ini. Itu perlu. Kalau tidak, saya dapat jumpa ramai orang kerja di hotel di Kuala Lumpur, tapi akhirnya tu give up kerja tu. Sebab apa? Sebab dia duduk kat Semenyih, duduk kat Shah Alam, duduk kat Puchong, sedangkan tempat kerja dia di Kuala Lumpur. Public transport semua dah complete, rumah tak ada. So rumah ni can be one of the issue. Kalau kita boleh dapat mengatasinya, kita boleh menyelesaikan hampir 40 ke 50% isu kemiskinan bandar. Sebab semua mahal. Baik, ada 3 perkara tuan-tuan dan puan-puan yang menyumbang kepada kos sara hidup yang tinggi. Perumahan salah satunya, kemudian pengangkutan. Yang ketiganya ialah makanan. Makanan ni dia makin lama dia jadi lebih mahal kerana faktor import. Kita akan bincang food security di soalan seterusnya. Baik, ada kenyataan daripada Menteri Kewangan, Datuk. Menteri Kewangan mengatakan bahawa dalam keadaan pandemik ni, kerajaan kali ini menanggung beban subsidi yang amat besar, sekitar 77 bilion
berbanding dengan 31 bilion peruntukan asal. Ini data dia 77 bilion daripada 31. Baik, pada pandangan dan juga pengetahuan Datuk Seri lah sebagai bekas Menteri Kewangan, mampu atau tidak kerajaan menanggung beban ini dengan memberikan dalam bentuk cash money, wang tunai kebanyakannya? Sila. Dia subsidi ni kalau 77 bilion, saya hari ni boleh beritahu straight lah, memang kerajaan tak mampu. Impossible kalau kerajaan Malaysia ni dengan pendapatan dia hanya 230 bilion, 230 bilion, almost stagnant, and kita nak bagi subsidi 77 bilion, impossible. Memang impossible. Walaupun telah diumumkan oleh Menteri Kewangan. Ya, memang dia dah bagi pun. Tetapi kita kena tengok apa subsidi tu. Subsidi itu minyak saja, minyak petrol, diesel, LPG gas. Ini 3 saja dah mencecah hampir 37 bilion. 37 bilion. Lepas tu minyak masak 4 bilion. Itu dah 40 bilion. Dia bajet 31, sekarang dah kena 77. Original bajet 31. Allocated. Sekarang dah spend katakan 77. So the difference berapa? 40. Right? Betul? 40. So kalau 40 tu, yang different 40 tu datang dari mana? Minyak petrol, diesel, LPG gas 37. Minyak masak 4 bilion. Nah, isu dia, ini dia isu dia. 41 bilion kita spend untuk additional subsidi sehingga kerajaan mencecah 77. Mana dia manifesto yang Pakatan Harapan buat nak bagi subsidi targeted ni? Waktu dulu 2018. Subsidi bersasar. Kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Dah tahu tak boleh buat. Kita memang dah tahu tak boleh buat sebab we have been carry on giving this subsidy for almost 61 tahun. So jadi kita cakap nak buat bersasar ni, PH commit. So patutnya masa tu dia dah buat bersasar. Mana kalau orang-orang yang B40 ni kita bagi, tetapi orang yang bukan masuk dalam kategori 40 ni, mungkin kalau M40 kita bagi, tapi kita bagi tak sepenuhnya. T20 langsung tak dapat. Tapi kalau kita tengok minyak petrol hari ni, dia tak kira Datuk Azizan bawa Lamborghini ke ataupun bawa kereta-kereta mahal ke, kalau pump in 95 je subsidi 100% subsidi. Dia punya difference tu is very high. Betul. Alright. Nak bagi comparison, minyak kita ni RON 95 ni, kalau kita pergi di Arab Saudi lagi mahal daripada kita. Walaupun dia pengeluar minyak. Dia pengeluar minyak 11 million barrel dia keluar satu hari. Satu hari. Dia boleh, minyak dia boleh mahal daripada kita. So the reality 37 bilion kita bagi ni additional pergi salah orang. Satu. Pasal apa tak buat? Cakap nak buat apa, buat lah. Satu. Nombor 2, minyak masak. Tak ada masalah kita tolong orang susah ni. Tapi 1 bulan kerajaan subsidize 60,000 metrik tan minyak masak. Dia masukkan dalam paket 1 kg tu lah. 1 liter. 1 kg, dia panggil 1 kg. 1 kg minyak masak tu RM2.50. Datuk tahu berapa banyak dia punya kita bagi? 60 juta paket 1 bulan. Kalau 60 juta paket 1 bulan, rakyat Malaysia ada 32 million, tolak budak-budak kecil-kecil ni semua, katakan 20 orang, 20 juta. Kalau 20 juta, 60 juta paket minyak masak 1 bulan, bukan 1 tahun, 1 bulan. Bagi dengan 20 juta, satu orang boleh dapat 3 paket. Ada 3 paket? Tak dapat. 1. Nombor 2. Dahlah 60 ribu tan kita subsidize at RM2.50. Orang kat bawah tak dapat minyak tu. Itu 1 bulan. Kalau kita pergi 12 bulan, itu yang additional 4 bilion. Kalau habis 4 bilion orang dapat, tak apa. Tak dapat. Ini apa ni?
enforcement kita. Hmm. So bila enforcement tak betul, iaitu yang Makcik Kia pun kena jadi mangsa. Kesian Makcik Kia. Kesian Makcik Kia. Kan? Faham tak? Pasal dia 60,000. So kita punya household kat Malaysia ni ada 8 juta. Kalau 20 juta rakyat, daripada 32 juta rakyat, kita tolak yang umur kanak-kanak remaja ni lah. Kita ambil 20 juta. 20 juta. Kalau kita ada 60 juta paket, Seorang dapat 3. so dapat 3. Kalau household ada 8 juta, seorang dapat berapa? Seorang dapat mungkin 6, 7 paket. Satu rumah, satu household. Tak dapat. Kena beli juga yang 5 kg tu. Lepas tu minyak 5 kg tu kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Pening kepala. Baik Tok, ini yang banyak disuarakan oleh rakyat kita di bawah sana. Kalau isunya adalah enforcement, isunya adalah ketirisan. Kalau ketirisan itu adalah punca, tetapi kenapa yang dipenalize, kenapa yang dihukum adalah rakyat itu sendiri? Kenapa tidak pihak yang membuat enforcement? Kita susun balik kerajaan ni lah. Ada, okey. Jadi sebab tu kita bukan nak mencari silap siapa-siapa tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini macam tadi fakta yang dipertontonkan kepada kita, dipersembahkan kepada kita tadi ialah ini bukan salah rakyat, tetapi akhirnya rakyat yang menerima padah, menerima hukuman akibat ketidakupayaan kita untuk mengekang masalah subsidi minyak ni. Belum lagi kita cerita tentang rokok seludup. Ni Akta Kawalan Tembakau dan Merokok 2022 ni nasib baiklah ditangguhkan. Tak ada pengundian di Parlimen. Kalau ada pengundian di Parlimen, dah tentu besok kita masuk pilihan raya ni susah kita nak menjawab. Baik, itu satu bab. Satu bab lagi Datuk Seri, bila kita cerita tentang subsidi-subsidi tadi ni, agak-agaknya daripada mana kerajaan menampung? Adakah cukup dengan minyak petrol, LPG tadi tu? Daripada mana sumber? Okey, dia sebenarnya bila subsidi ni dikeluarkan oleh kerajaan, kata tadi 77 bilion, dia mesti datang from somewhere. Iaitu dia mesti datang daripada pendapatan kerajaan. Jadi pendapatan kerajaan ni datang daripada mana? Pertama daripada corporate tax, personal tax, individual tax. Kemudian datang daripada Petronas punya dividen, Petronas punya petroleum tax, lepas tu royalty Petronas. Jadi kalau kita nak ambil semua income ni, kemudian kita salurkan kepada subsidi, sebab tu kita punya ekonomi ni dia tidak nampak berjalan dengan efisien. Sebab income-income yang kita dapat daripada pendapatan cukai, mereka-mereka yang bayar cukai, mereka-mereka yang industri-industri macam Petronas ini, kita punya natural resources, bayar kita dividen, bayar kita punya petroleum tax, bayar kita punya royalty tax, sepatutnya itu menjadi kita punya internal reserve. Jadi bila dalam keadaan pandemik, kita ambil duit ini, kita pakai. Tapi oleh kerana kita tak buat benda tu, kita pakai habis semua duit Petronas ni, sehingga kan Petronas ni, dulu Petronas ni, dia punya rating AA di dalam antarabangsa company ni, Petronas ni AA, turun jadi A, jadi A minus. Sekarang ni Petronas dah jadi triple B dia punya rating. Sebab apa? Sebab everything kita ada masalah, kita ambil duit Petronas, ambil duit Petronas. Dalam masa yang sama kita tak manage efisiensi ni. So inilah yang kita kena address sebagai sebuah kerajaan. Yes, kita kena manage, kita kena jaga orang yang tidak berkemampuan supaya dia jangan tertinggal daripada arus pembangunan. Tapi dalam masa yang sama kita tengok di mana efisiensi ini yang kita boleh buat supaya negara berkembang, rakyat yang tertinggal juga dapat dibantu, dan akhirnya keluarga-keluarga yang tertinggal ni juga dapat melahirkan anak-anak mereka yang boleh keluar daripada kepompong kemiskinan. Ini nak kena dua balancing act. Nak buat balancing act ni,
Syarikat tak boleh. Dia kena kerajaan. Sebab ada kerajaan saja yang mempunyai kebolehan untuk mengimbangi ni. Kalau dalam syarikat, dia rugi, tutup. Habis. Tapi dalam kerajaan tak boleh, we have to manage this. Kita tak nak negara kita nanti jadi yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Baik. Pada pendapat Datuk, adakah negara kita sedang berhadapan dengan satu masalah ekonomi yang bersifat structural ataupun dia bersifat setelah tax holiday 3 bulan oleh Pakatan Harapan, kemudian dimasukkan GST, beralih semula kepada SST, dan pasca pandemik kita berhadapan dengan macam-macam indikator yang pelik-pelik yang kita nampak berlaku serentak. Apakah perkara structural itu boleh kita pulihkan dalam masa terdekat? Kalau di sebelah sana mereka ada pakar formula, raja segala formula nak selesai masalah ekonomi. Datuk sendiri bekas Menteri Kewangan, ada formula? Dia dalam ekonomi negara ni tak ada formula. Setiap negara ada dia punya own problem, dia punya own strength. Dia yang pakai dia punya formula, pakai dia punya Oxford punya formula ni tak boleh pakai. Dalam negara ni, dia kena tengok kita punya masalah. So dah elok-elok kita buat GST tu. Sebenarnya GST tu bukan sebab kita nak buat GST tu. GST itu adalah salah satu daripada cara kita menyelesaikan structural problem. Kerana dengan adanya GST ni, kalau kita implement GST ni dengan betul sempurna, macam mana negara-negara yang di dunia ini, hampir 170 negara menggunakan sistem GST ni, and kita among the last kali nak pakai. Bila kita dah buat, dah cantik dah benda tu. Kerana dia boleh menghilangkan black economy ataupun shadow economy dalam negara. Jadi mana-mana syarikat-syarikat perniagaan yang lari daripada cukai, dia mungkin tahun pertama kita tak dapat tangkap, tahun kedua tak dapat tangkap, tapi tahun ketiga, 4, 5 garanti kita dapat tangkap. Sebab sistem ini secara tak langsung kita eliminate gradually the shadow economy. Gradually. Gradually. Because kita tak boleh buat drastic gradually. So lama-lama akhirnya tinggal syarikat-syarikat kecil. Yang besar-besar ni mesti kena bayar tax. 100% kena bayar tax. So isu dia ialah waktu Pakatan Harapan ambil alih kerajaan itu, kita baru jalan GST lebih kurang 2 tahun setengah, 3 tahun. Sepatutnya dia just continue. Kalau katakan GST tak popular, dia nak popular, senang ya. Dia cakap, oh ni BN charge 6%. Okey lah, saya charge 3%. Sudah. Ni sekarang black economy balik semula ni. Stagnant. So, duit-duit yang kita dapat additional ni, banyak benda yang boleh buat. Pertama, tolong all these people yang very unfortunate, dia tak boleh overcome ketinggalan dia dalam perkembangan ekonomi. Nombor 2, kita juga lebih gunakan untuk infrastruktur kita yang masih belum kita dapat siapkan, completekan. These are all the additional money yang kita boleh gunakan tanpa much effort. Cuma kita nak kena ada political will. That's yang perlu kita buat. Baik, untuk pengalaman tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah menjalankan GST terlebih awal, memang pada peringkat 1 hingga 3 tahun peringkat pelaksanaan GST tu memang ada beberapa kesan dia. Sebab itu tadi Datuk Jo, sebab tu saya tanya tadi, gradually dia akan selesaikan masalah ni dalam tempoh 1 ke 3 tahun, baru kita nampak benda tu stable. Tetapi oleh kerana rakyat Malaysia terpengaruh dengan ahli Parlimen Damansara ketika itu yang mengatakan bahawa dengan SST harga barang turun, hari ini kita nampak apa yang ahli Parlimen Damansara sebut, SST itu akan membuatkan barang turun. Jadi hari ini kita jawablah, kalau nak cakap dengan orang nanti mungkin kita malu jadi kita jawab sendirilah dalam hati, apakah kita berhadapan dengan harga barang yang turun setelah SST berjalan selama berapa, 4 tahun. Dia sebenarnya sistem SST ni tak ada kena-mengena. Dia boleh cerita pasal harga turun. Apa saya nak cakap?
Jadi harapan tinggal harapan. Yang ni lagu ni Datuk Bong Mokhtar Radin dia suka nyanyi lagu Harapan Tinggal Harapan ni lah. Nanti kita jumpa dia suruh dia nyanyi. Jadi boleh nyanyi ke telinga penyokong-penyokong Pakatan Harapan kerana berjaya menipu rakyat Malaysia. Baik Tok, kalau kita tengok kadang Anak cerita dengan you. Sebenarnya bila kita buat GST tu, kita willing to take political risk. Sebab most of the country in the world, bila they introduce GST ni, dia ada political risk. But we willing to take that political risk, kita face because for the sake of the country. Itu yang Datuk Najib lakukan dulu. Yes. Tapi reverse, kita negara yang pertama reverse. Tak ada selain daripada Malaysia. Tak ada negara. Itu pencapaian. Dia reverse. Dia boleh reverse. Ada banyak negara yang saya study sejarah negara yang buat GST ni. Majority of kerajaan itu akan tumbang. Pasal buat pertama kalinya, bila rakyat pergi ke kedai tengok ada tax kat bawah. Dulu ada tax tapi dekat dalam. Sekarang ada kat bawah. Sebab dia kenapa dia ada kat bawah? Supaya orang jangan tipu tax tu. Jadi dia boleh cross check. Banyak kerajaan-kerajaan yang buat GST much advanced than us, dia kalah kerajaan tu. Kerana tak popular. Tak popular pasal, tapi kita tak boleh tunggu benda ni. Sebab kita among the few country yang tak buat dalam ASEAN region ni. So we have to do it. But we take political risk. Tapi bila PA datang dia reverse. Apa nak buat dia dah reverse. Rakyat pun shock. Cakap barang akan turun. Boleh turun. Dan yang paling berjayanya Pakatan Harapan ni ialah berjaya menukar formula matematik. 6% itu jauh lebih tinggi daripada 10 campur 6%. Jadi ni saya ingat saya pun nak ambil PhD satu lagi untuk kita realisekan formula ni bahawa 6% jauh lebih tinggi daripada 10 campur 16. Nanti kita tengoklah. Jadi macam ni lah. Benda barang yang lepas Jangan dikenal. Kalau dikenal, mana di? Allahu Akbar. Ya, itulah dia. Jadi banyak sangat pengajaran yang kita ambil pada malam ni dari sudut ekonomi. Walaupun subjek susah, tapi kita cuba mudahkan supaya Makcik Kia faham. Lagi satu. Even kalau you nak buat GST sekarang, tak boleh. It's not the time. Cannot. Bila you nak buat implement GST ni, you tak boleh buat GST punya sistem ni dalam keadaan ekonomi tidak menentu. You cannot do that. Kita berani buat waktu tu kita punya growth bagus. Kita buat. Dalam keadaan kita tak menentu, dia tak boleh buat GST. Dia akan bagi impact yang sangat dahsyat kepada ekonomi. Kita akan berhadapan dengan satu malapetaka. Sekarang ni ramailah orang yang kata, this is the time lah buat GST semula. Jadi terpaksa minta maaf dengan Mat GST Datuk Seri Ahmad Mazlanah kepada siapa yang bersalah hari itu. Jadi inflasi. Ini favourite topik kita lah. Ada yang pihak hari itu kata nak buat pilihan raya setelah GST, setelah inflasi selesai. Bila saya cek dengan pakar-pakar ekonomi, nak selesaikan masalah inflasi ni mungkin mengambil masa 2 hingga 3 tahun daripada sekarang. Baik, isu dia sekarang ni Tok, dengan angka yang dipamerkan oleh kerajaan kita, ini bukan soal nak kritik, ini soal fakta. Kerajaan kata inflasi berjaya diturunkan kepada 2.8%, antara yang terendah di dunia. Tetapi yang tak difahami oleh rakyat Malaysia, oleh masyarakat kita di bawah ialah walaupun kadar itu berjaya diturunkan, tetapi kos barangan, kos sara hidup masih lagi berada di tahap yang agak tidak munasabah kepada ramai orang. Mungkin Tok boleh explain senario ni. Dia sebenarnya kalau kita tengok inflation, the latest inflation kita kat negara kita ni 3.4. Daripada 28 dan naik 3. Naik balik? Naik 34. Now 34% ni, kalau kita banding dengan negara-negara dalam dunia, mereka ni ada yang 11%, 9%, 8%. Dia memang tinggi. Tapi kita tak tinggi ni sebab kita suppress inflation kita ni dengan petrol punya subsidi ni. Petrol subsidi ni sebenarnya have given an impact on kita punya angka statistik tu. Tetapi kalau the reality is, you pergi tanya orang yang biasa, orang biasa-biasa man on the street ni,
You tanya dia, betul ke inflation 3.4? Dia tak rasa. Dia rasa masih mahal, masih tinggi. Sebab yang kita subsidize tu petrol. Lain mana ada you subsidize. Minyak masak you subsidize tak sampai kat dia orang. Doesn't reach them. Duit Sampai ke Siam. duit sampai. Ataupun dia orang ambil, pack balik, export. Betul. Tak ada orang nak monitor. Okay. So jadi barang-barang kita ni, kalau tanya man on the street, dia akan mengatakan bahawa barang semua mahal. Baru ni saya jumpa satu orang. Ini saya nak share lah. Saya pergi beli dia punya roti canai dekat kedai. Dia cakap harga tepung dulu dia beli, I think tak banyak, about less than a year ago, 25 kg punya tepung tu, satu kampit tu dia beli 55 ringgit. Sekarang ni dia bayar 73 ringgit. Tu tepung tu. And kita tak produce tepung. Sebab tepung ni memang kita import. Now, banyak orang tak faham ni. Bila kita import tepung dia datang dari mana? Daripada negara-negara yang tengah perang ni. Ukraine. Jadi bila dia orang tak boleh beli tepung kat situ, jadi tepung dah shortage dalam dunia. Jadi harga naik. Dia supply and demand. Jadi banyaklah macam corn, soybean meal. So all this barang-barang yang terpaksa kita import, akhirnya bila sampai kepada pengguna, dia terasa mahal. Kita tak subsidize. Kita memang tak subsidize. Tapi benda yang kita subsidize tak sampai kepada sasaran. Ini isu yang we have to manage lah. Baik. Saya terkedu sekejap bila kita tengok kesan-kesan ni. Jadi maknanya apa yang yang kerajaan sedang lakukan sekarang ni, seperti apa yang Tan Sri Irwan Siriga berkongsi semasa kita bersiaran langsung tempoh hari, ialah kerajaan sedang mengambil piecemeal approach. Maknanya tweak satu benda, jadi kita tak ambil satu langkah berani untuk dari segi fundamental tu, apakah monetary policy, fiscal policy, economic policy yang boleh kita jalankan supaya dia boleh fix perkara-perkara asas. Komen Datuk dalam hal ni. Dia dalam strategi ni, kita kena balik pulih negara kita ni dari segi banyak angle. Structural, dari segi kita tengok bagaimana kita mengagihkan pendapatan kerajaan. Nombor 3, industri apa yang kita nak utamakan. Bagaimana kita nak mengurangkan kadar kebergantungan barang-barang import. Ini semua ada long term strategi yang kita kena tengok. Kita kena susun ini, dan nak susun ni kita kena ada competent leaders. Kalau tak ada competent leaders, tak boleh. Dan business as usual. Kita firefighting. Orang bising, kita adjust. Orang bising sini, kita adjust. Bila orang cakap, yang ini dah naik balik, kita cap. Mana boleh cap? Contoh ayam, mana boleh you cap? You tak boleh cap harga ayam. Sebab 75% makanan ayam ni datang daripada corn, soybean meal. Orang masuk dalam, Untuk buat dedak. ya. Dan harga dia, saya nak bagi contoh, harga ayam ni, harga corn, dulu kita beli 250 to 400 ringgit per metric ton. Dalam satu tan, 250-400, that's the range. Bila ada war ni, Russia dengan Ukraine ni, dia punya price double, jadi 800 US dollar per metric ton. Soybean, dia punya price dulu in the region of 900 to 1000. Bila datang war ni, dia jadi 1800 per ton. Bila barang makanan tu dah mahal, kita pula put shilling kat ayam. Orang tak beli ayam. Bila orang tak beli ayam, kita import ayam. Kita ingat ayam import ni dia tak makan soybean meal dengan corn. Dia pun makan soybean dengan meal corn juga. Orang putih juga ayam. Sama juga. So jadi ini yang saya cakap, bahawa we need to understand the entire system
Begitu juga macam minyak masak. Kita boleh cap lah minyak masak ni. Berbeza dengan yang kita bagi subsidi RM2.50 ni. Tetapi yang dalam botol ni kalau kita cap, isu dia begini. Kalau harga naik dalam masa 1 month tu, harga naik, orang takkan nak produce minyak masak ni. Habiskanlah stok yang ada. Right? Kalau harga turun, dia dah buat kata RM34, dalam masa sebulan harga dah turun. You think dia nak jual? Dia takkan jual, dia simpan dalam dia punya warehouse. Kalau dia jual, dia rugi. So, we need to understand the mechanic of this. It's not about putting the price. Kalau orang tak boleh control dia punya harga corn dengan soybean meal, you think kita boleh control harga kelapa sawit kita? Tak boleh. Tapi kita boleh bantu kepada orang yang terjejas kerana peningkatan ini, iaitu kita buat 60 juta paket sebulan. Tapi yang itu tak sampai. Yang sampai yang dalam botol, yang 5 kilo. Lepas tu cakap kalau tak mau bayar mahal, dia orang suruh jangan goreng-goreng. Matilah Malaysia kalau tak makan goreng. Rakyat Malaysia kalau tak goreng. Takut mata dia pun jadi biru. Okey, itu tadi kesan dia tuan-tuan dan puan-puan. Salah satu perkara yang kita boleh ambil iktibar daripada sini ialah betapa bahayanya kalau kita ambil piecemeal approach untuk kita address masalah ekonomi hari ini. Kerana mengikut kenyataan seorang pengusaha pasaraya terbesar yang besar di Malaysia, dia merayu pada kerajaan kalau nak kurangkan harga minyak tu oleh kerana penurunan harga minyak sawit dan sebagainya, jangan buat secara drastik. Kerana peniaga-peniaga akan terjejas bagilah masa sebulan. Jadi kalau Datuk boleh explain lah kepada Makcik Kiah yang menggoreng pisang tu, kita explain kenapa kita tak boleh, kalau kita ada pasukan jihad memerangi inflasi sekarang ni, dia dah jumpa formula, dia kata kita nak bagi tempoh 8 hari bulan, harga minyak mesti turun. Apa implikasi yang bakal? Dia implikasi dia besar. Macam kalau kita company yang produce minyak masak, dia botolkan minyak masak ni, dia akan jalan production tu, dia berterusan dengan jalan production tu. Lepas tu bila dah siap production tu, dia hantar ke kedai. By the time dia hantar ke kedai, separuh boleh jual RM34, separuh tak boleh jual ke RM34 pasal harga dah jatuh. Mungkin stok tu habis dalam masa 2 bulan, 3 bulan. How do you do that? Kalau company kecil boleh lah, dia produce untuk bulan tu saja. Kalau company besar, dia akan produce dengan nilai yang besar untuk run lebih efisien. Okey. Jadi isu ni dia tak boleh tengok piecemeal macam tu. Kita nak tunjuk kepada orang yang kita dah mengurangkan harga barang. Tapi kalau kita kurangkan harga barang, akhirnya barang tu tak ada. Barang tu tak ada kenapa? Sebab orang yang buat barang ni tak mau keluarkan barang tu. Sebab harga jatuh. Yang jatuh. Contoh, padahal dia punya stok yang dia beli, raw material dia tu, yang dia buat masuk, beli dia punya olin tu, RBD olin tu, dia dah beli at harga yang tinggi. Nak packing je ambil masa. Nak tunggu packaging sampai, tutup botol nak sampai. By the time simpan dalam dia punya storage dulu minyak tu. Lepas tu baru nak pump in. Dah pump in masuk dalam warehouse. Dalam warehouse lepas tu kita nak distribute pula kepada hypermarket, supermarket, distributor, wholesaler. Wholesaler pula dia ambil masa pula nak pergi deliver. Dekat kedai, kalau kat kedai tu stok dia masih ada, dia tak boleh deliver. Dalam masa yang sama dia dah pegang stok tu. So jadi rantaian ini, siapa-siapa nak address isu ni kena faham. Kalau tak faham, akhirnya kita nampak satu level saja. Itu yang berlaku dengan ayam. Ayam jadi shortage ni pasal benda ni. Bila kita cap the price, semua orang tak mau masuk anak ayam. Bila tak mau masuk anak ayam, dalam masa 42 hari atau 36 hari ke 42 hari, ayam dah tak ada. Sebab tak masuk. Ada shortage. Bila shortage pula, kita import, bawa masuk. Kita ingat bawa masuk murah. Mana ada murah? Dia pun makan jagung juga.
Itulah tadi tuan-tuan betapa rumitnya kita hari ini berhadapan dengan satu suasana. Jadi all in all, apa yang kita nak sebut ialah tanpa ada competent leaders yang memahami senario dan selok-belok ekonomi negara, kita akan jadi piecemeal lah. Kita buat piecemeal, buat benda ni tak kena, buat benda ni tak kena. Jadi kita ambil maklum bahawa kebanyakan menteri-menteri kabinet yang ada dalam kabinet keluarga Malaysia hari ini, mereka adalah yang sangat kompeten, yang sangat hebat, yang sangat pandai. Akhirnya kita berhadapan dengan satu suasana yang deadlock macam ni. Jadi jalan keluar ialah pilihan raya, dan pilihlah kerajaan yang betul-betul boleh faham apa yang nak diselesaikan. Jadi ini satu mesej yang penting lah. Baik, Tok, saya nak cerita sikit tentang baru-baru ni ada Menteri Kewangan bagi penjelasan tentang kedudukan Malaysia yang tidak sama seperti Sri Lanka. Tajuk kita hari ni catchy apakah Malaysia bakal menjadi seperti Sri Lanka? Jadi Menteri Kewangan dah kata kita tak akan jadi seperti Sri Lanka kerana Sri Lanka dia langsung tak boleh bayar hutang. Komen Datuk pada kenyataan ini. Okey. Sebelum saya komen that statement, kita kena tengok dulu beza Sri Lanka dengan kita. Itu sangat penting. Kalau kita nak komen macam tu susah. Kita compare dulu Sri Lanka dengan kita. Nah, kalau kita tengok Sri Lanka, problem yang Sri Lanka face hari ini bukan sekarang. Dia dah face 10 tahun sebelum 2012 tu dia dah berdepan. Dia ada berdepan 2012, macam mana kita baru nak start? Starting point kita. Kita baru nak start. Dia dah 2012 tu. Jadi kesan dia 10 tahun. Bila datang pandemik ni, itu sebab dia jadi affected. Kenapa? Pertama, negara dia bergantung kepada tourism. Jadi bila turis tak datang, kapal terbang tak boleh landing, lockdown. Jadi turis tak datang. Bila turis tak datang, dia punya foreign exchange, currency masuk dalam negara itu tak ada. Jadi sedangkan dia pula sementara nak tunggu duit foreign currency ni masuk, COVID, lockdown dan macam-macam, dia punya hutang meningkat tiap-tiap tahun sehingga daripada 68 bilion menjadi hampir 100 dia punya GDP. Lebih daripada dia punya GDP. Sekarang ni dia hutang 101 bilion US dollar. Daripada 101 bilion US dollar dia hutang, 51 bilion dalam currency US, foreign debt. So bila foreign debt tak boleh bayar, macam mana nak bayar foreign debt? You nak bayar foreign debt ni, you kena ada pendapatan daripada luar. Jadi turis tak datang. Lepas tu dia punya agriculture so is not performing. Macam dulu dia one of the good exporter for tea. Also bila COVID semua ni dia pun habis. That's where dia affected. Mari kita tengok Malaysia. Dia defisit 10 tahun. Kita defisit pun 10 tahun. Alright? Now, nombor 2, kita ni nasib kita baik. Sebab apa baik? Sebab dia bergantung kepada turis, kita tidak bergantung kepada turis. Walaupun tourism itu adalah merupakan salah satu daripada industri yang sangat penting kepada Malaysia. Dalam masa COVID 24 bulan memang turis tak masuk. Tapi kita ni beruntung kerana kita bukan saja bergantung pada turis. Kita ada gas. Gas kita nombor 5 dalam dunia. Itu kita punya natural resources. Nombor 5 dalam dunia. Lepas tu kita ada palm oil. Palm oil ni meningkat harga sehingga mencecah 7,500 metric ton. So dalam keadaan kita macam ni, harga-harga natural resources kita ni meningkat. Gas ni dia punya harga, nilai dia bersangkut paut dengan petroleum, oil price. Kalau oil price meningkat, maka gas juga meningkat. Jadi dua ni merupakan salah satu daripada sumber. Kemudian kita ada lagi ekspor kata kita punya E&E, manufacturing, electrical and component manufacturing, and then kita ada petroleum product yang kita ekspor, and then chemical product yang kita ekspor. Jadi kita punya ekspor ni very diversified.
Jadi sebab tu bila kita dapat kita punya duit daripada ekspor ini dan kita offset dengan kita punya import, kita masih ada lebihan. Lebih kurang dalam 120 kita punya trade surplus. Masih ada. Yang itu yang menyebabkan kita okey lagi. Tetapi kalau kita tengok kita punya service account ni adalah dia bukan goods tau. Dia macam kita punya financial industry, kita punya insurance, kita punya reinsurance, a lot service-service yang kita pakai, and some of the contractor yang kita pakai daripada luar negara untuk buat kita punya MRT, dia punya technical engineering, dia punya professional fees, yang itu kita getting bigger and bigger. So sebab tu kalau kita tengok, kalau dalam negara lain, kalau kita ada lebihan dagangan begitu besar, selalunya currency kita ni sepatutnya bertambah kuat. Tapi currency kita hari ni bertambah teruk. Sebab apa? Sebab kita ada banyak barang-barang ataupun produk-produk yang kita import sehingga meninggalkan margin dia terlampau very small margin. Apa yang kita dapat lebihan dengan apa yang kita tolak daripada import dan juga service sector kita ni, dia margin dia tinggal sikit. Dan of course yang kedua, bila US naikkan interest dia begitu mendadak dalam masa yang begitu singkat, pelabur-pelabur bawa keluar duit kita daripada pasaran saham. Kita ada 6-7 minggu berturut-turut Aliran keluar 40 bilion, 30 bilion, 40 bilion, 30 bilion. That's a lot of money. Sebab tu kita tengok bank negara kita punya reserve 103, 111, 112, dia tak meningkat drastik. Sedangkan kita punya ekspor gas, palm oil ni begitu mendadak naik. Tapi dia tak naik. Sebab while kita dapat revenue, kita juga kehilangan pelaburan. Duit keluar. Bila dia keluar, dia tak boleh bawa ringgit. Dia kena tukar dia punya currency. Baik, dengan senario hari ini, Datuk Seri, apakah Malaysia mampu berhadapan dengan tiba-tiba satu lagi krisis yang similar nature seperti COVID-19? Kalau tanya saya, EPF duit dah pakai. Air Sinar, Air Citra, lagi apa air lagi nak pakai? I love you. Tu semua dah pakai. Ada 3 air kan? Air Lestari, lepas tu Air Citra, Air Sinar, lagi satu yang bersinar-sinar kita tak tahu. Okay? Nah, kalau datang lagi pandemik begitu dahsyat yang memerlukan kita 2 tahun lagi lockdown atau setahun lagi lockdown, kita tak ada strong reserve. We don't have a strong reserve. So kita punya reserve yang ada kat bank negara ni, kita punya foreign reserve, I think boleh menampung roughly about 5.5 to 6 month punya import value lah. That's all. Susah kita nak bertahan. Bagi saya susah kalau kita tak berhati-hati. Baik, kita cerita sikit bab politik ni, Datuk Seri. PRU ke-15. Okey. Apa yang Barisan Nasional boleh fokuskan untuk kita tawarkan kepada rakyat dalam keadaan kegawatan yang agak mencabar pada ketika ini? Dalam keadaan problem ni, ada 2 benda lah yang saya rasa Barisan Nasional boleh tawar. Satu, kita boleh bagi kestabilan politik. Sebab kita ada pengalaman ni. Kestabilan politik. Nombor 2, Barisan Nasional boleh susun competent leaders. Kita kena susun competent leaders untuk kita drive back this economy, bring back to the track. Dan kita berani ambil unpopular policy. Right? Kita nak apa yang kita buat ini is for future generation again. Short term pain, long term gain. Kita nak buat, tapi kita must do it dengan mengambil kira mereka-mereka yang tak boleh mengikut perkembangan ini, dia mesti perlu dibantu. Tak boleh kita ignore. Bila kita ignore, walau ekonomi berkembang, kita punya perbezaan dari segi kehidupan itu
di antara yang kaya dan miskin ni akan tambah lebar. Itu tak boleh buat. Long term is not going to be safe for the country. Jadi kalau nak tahu detail tiga domain yang Datuk Seri Jo sebut tu, undilah Barisan Nasional, dan kita itemize detail. Sekarang tak boleh bagi sebab sebelah sana tu dia suka ciplak, baju biru dia ciplak, baju merah dia ciplak, kan. Jadi dunia ni penuh dengan ciplak. Jadi jangan harap kita akan bagi bagi clue lah. Itu pun dah bagus kita bagi 3 domain tadi untuk berfikir, tapi detailnya tunggu manifesto Barisan Nasional. Baik Tok, Timbalan Presiden PKR mengumumkan bahawa PKR akan terus dengan strateginya mendedahkan kepincangan dan skandal sebagai salah satu strategi menyerang BN. Komen Datuk Seri. BN dah kalah pun nak serang tak? PS 22 bulan, PN 17 bulan. Sekarang ni keluarga Malaysia ni bukan BN. Menteri Ekonomi bukan BN. Menteri Trade bukan BN. Menteri Kewangan kejap BN. Sekarang BN. Sekarang BN. Dah pakai baju BN? Okey. Tapi kalau dia pakai BN, kerajaan bukan BN. Kerajaan bukan. Kerajaan bukan BN. Kerajaan keluarga Malaysia. Alright. So jadi saya punya pendapat, kalau nak buka skandal ni, buka lah. Apa ada hal? Ada mahkamah? Ada mahkamah. No. Sekarang dia skandal BN tu dia dah buka. Jadi BN dah jatuh. Right? Sekarang ni PN, PH, PN, keluarga Malaysia. Buka lah skandal. Tak ada satu pun. Dia balik-balik, dia ulang balik. Yang ulang, apa nak ulang? Ulang dah ada kat mahkamah, nak ulang. Dia kat mahkamah. Apa yang kata? Cari yang baru je lah. Yang PH buat apa. Jangan be selective. Dia pun very selective. UKSB bagi semua orang dapat. Semua benda dapat. Kenapa dia senyap? Why they keep quiet? Betul? Kita settlement 1NDB dengan Goldman Sachs. Why is quiet? Why are we settling in that amount? Why that amount that we settle? Kenapa you tak pergi check? Saya tertarik dengan isu yang sehari dua ni ditimbulkan Datuk Seri tentang syarikat yang dianugerahkan kepada anak syarikat LTAT katanya tentang saman EAS ni. Jadi Anthony Locke dalam parlimen dia sebut bahawa ini semua ada kegilaan lah, ada skandal dalam LTAT ni, syarikat tu. Jadi saya tengok kecenderungan dia ialah cuba hari tu dulu tabung haji, dia bagi hype supaya ada masalah. Sekarang LTAT, banyak syarikat-syarikat yang berkaitan JLC ni cuba diserang. Jadi serangan kepada LTAT ni dibuat yang terbaru lah. Walaupun mereka lah yang sebenarnya membuat demonstrasi untuk menghapuskan AES pada satu ketika, tapi bila mereka start perintah, bukan saja mereka hapuskan seperti janji, mereka tambah lagi. Komen. Saya komen senang ya. Dia orang ni dulu ada jadi kerajaan 22 bulan. Pasal apa kau tak pergi korek semua benda ni? 22 bulan. Pasal apa you tak korek? Lepas tu ada PN. Korek lah. Lepas tu kau cerita pasal barang naik, tapi kau orang yang sokong MOU ni. You sokong MOU, lepas tu you nak komen. So kat situ saya tak boleh brain lah. Yang itu saya tak boleh brain. You komen, dalam masa sama you tak suka kerajaan keluarga Malaysia ini, tapi you sign MOU terus sambung. Tapi kalau tanya parti, kalau tanya stand parti, mungkin parti pun akan kata kami tak boleh brain, kenapa kita sign MOU dengan PH? Saya tak boleh jawab dia BN. Jadi begitulah kompleksiti suasana politik yang tak stabil ni. Dia terpaksa. So at the end of the day kita mesti konsisten. Betul. Kalau kita nak cerita apa-apa, kita kena konsisten. Betul. Kita bila soal negara ni have to be consistent. Betul. Kalau you nak kata nak skandal, okay, you go ahead. But you cakap-cakap bila you jadi kerajaan, you pun sama senyap. Betul. Dan yang paling penting untuk rakyat hari ni bukan mereka tak nak dengar skandal. Rakyat dah dengar skandal ni lama dah dulu.
Tapi bila bagi peluang untuk berkuasa, satu apa pun tak dibuat. Jadi rakyat sekarang ni nak dengar solution. Jadi rakyat nak dengar penyelesaian, rakyat nak keluar daripada keadaan hari ini. Jadi salah satu cara yang ada ialah kita humban ajalah pembangkang ni ke tepi dan jangan fikir yang lain. Pilihan raya ke-15 undi Barisan Nasional. Ni kempen ni kan. Direct je. Tak payah undi lain, di end je. Okey. Baik, kita ngam-ngam ni dekat 1 jam ni tu. Saya dah 1 jam tak? Dah 5 minit terlebih. Saya janji nak buka soalan jadi saya nak tunai janji saya. Sekali lagi saya ulang, jangan bagi pendapat kalau bagi pendapat kami tak ada pendapatan kat sini. Jadi tanya soalan, kita akan minta Datuk Seri untuk menjawab. Silakan angkat tangan, nanti kru akan bagi mikrofon. Ada yang nak tanya soalan? Ke dah faham semua? Kalau dah faham semua. Oh, ada dia ni, Datuk Jailani. Sekejap Datuk Jai nak tanya soalan. Bagi Datuk Jai, nanti kita lepas pada puan. Bagi tahu nama sila. Datuk Jailani Harun, Diplomatic Officer to the President. Diplomatic Officer to the President. Pegawai diplomatik kepada Presiden. Ya, sila. Assalamualaikum, Dok. Okey, pada awal tadi Datuk ada sebut mengenai Malaysia sebab banyak mengimport bahan-bahan makanan. Dan ini kita sebut sebagai imported inflation, right? If you agree with me, budget 2023 is just around the corner. What do you think is the best for the government to address this? Okey. Dia soal import makanan ni, kita tak boleh elak daripada mengimport. Kerana ada barang-barang yang kita panggil staple food. Staple food ni memang kita tak boleh elak daripada mengimport. Mesti kita nak import. Contoh, saya bagi contoh beras. Beras, kita tanam. Tapi jumlah yang kita tanam ni tak mencukupi untuk menampung keperluan rakyat. Jadi kalau kita pakai 2 million tan, kita produce mungkin 1.2 million tan, kita ada short 800,000 tan. So 800 itu kita kena beli. Kita kena import. Alright. Now, import ni we continue. But we must know where to import. Negara mana kita import? Ada tak peluang kita boleh buat dalam jangka masa panjang? Kita punya sovereign company macam Khazanah, macam all this PNB, tabung haji, all that, can think about investing into some of this country that we going to be the first preference. Bila dia nak ekspor tu, kita dah secure kita punya stok. Satu. Nombor dua, macam gula. Gula kita 100% import. Kita tak produce. Jadi kita tak ada masalah gula ni so far. Kita boleh import kerana kita kontrol dari segi pengimportan. Mana ada 2 player yang import. Beras, 1 player yang import. Kita kontrol. Dan kita suruh dia simpan ke stockpile 6 bulan. Now, yang lain semua tak ada. Corn tak ada, soybean meal tak ada. Lepas tu apa lagi? Tepung tak ada. So we need to make sure that macam mana kita manage this. Import kena import. Dan harga kita tak boleh kontrol. Begitu juga kalau orang nak beli kita punya kelapa sawit, kita tak boleh kontrol harga tu. Harga tu dikontrol oleh pasaran dunia. Tetapi kita boleh guna kekuatan ekspor kelapa sawit kita untuk kita pergi jumpa kepada negara-negara. Contoh, kalau di India dia ada sugar, contoh, kita boleh, kalau dia tak mau ekspor, kita cakap kita barter trade dengan kita punya palm oil, dia sugar, kita barter trade. Ataupun dia punya flour, dia punya wheat, kita barter trade. The different kita bayar. So jadi kita ada security supply. Yang penting security supply. Dan kalau government nak subsidize raw material tu, boleh. Pasal kita ada 1 orang saja. 1 syarikat atau 2 syarikat saja yang control stok ni, dan government monitor dia punya stock level, stockpile, itu penting. Now, nombor 2, kalau barang-barang lain, barang-barang buatan lain yang kita import untuk makan, dan kita have the list barang-barang ni, kita check boleh tak dalam negara kita proses benda ni.
Kalau tak boleh, yang mana tak boleh? Yang boleh, yang mana boleh? Kalau yang mana boleh, tapi kita import, then we have to stop. We have to start introducing macam mana kita nak buat benda ni. Kita beli raw material, kita proses kat sini. Itu yang berlaku di India dan di China. India dan China, kalau kita nak jual minyak masak kepada dia, tak boleh. Dia cuma boleh jual crude palm oil. Kalau nak jual minyak masak, dia tak bagi. Dia nak minyak masak tu dia proses dekat negara dia. Macam kita tak ada. Kita kadang-kadang orang yang buat minyak masak ni pun tak cukup. Nak proses sebab apa? Semua orang nak pergi ekspor crude. Minyak mentah. Minyak mentah. So, banyak benda nak kena buat. Tapi saya tak boleh cerita semualah. Betul. Nanti bagi saya jadi Menteri Kewangan lah. Pegawai. Okey, soalan pada puan. Ini tadi lawak kan. Kalau nak bagi pun masalah. Apa salahnya? Tapi kena menang dulu. Kena menang lah dulu. Kena menang dulu, insyaAllah. Presiden dengar. Dia tahu program malam ni. Ya, Assalamualaikum Datuk. Norma daripada Titi Wangsa. Okey, berkenaan dengan penerangan Datuk tadi berkaitan dengan kenyataan Menteri Kewangan dalam Dewan Rakyat baru-baru ni mengatakan yang walaupun ekonomi negara semakin pulih pada 2022, namun pertumbuhan ekonomi itu tidak dapat menjana, tidak dapat sewajarnya untuk menampung penambahan hutang. So soalan saya kat sini, kenapa kerajaan tidak meminjam lebih banyak dana untuk membantu rakyat? Apa komen Datuk? Okey, dia pinjam ni sedap lah. Macam kita pergi pinjam bank, seronok pinjam bank. Tapi bila dah pinjam, nak kena bayar. Hari ni, waktu Barisan Nasional kalah 2018, hutang kita hanya 686 bilion. 686 bilion. Dalam masa 4 tahun, hutang ni sudah meningkat 320 bilion. Maknanya sudah jadi hampir dengan 1 trilion. Interest kita bayar 1 tahun 43 bilion. Tahun depan interest akan meningkat. So boleh hutang, tapi hutang untuk apa? Tapi kalau kita hutang, lepas tu nak bayar interest pun kita kena hutang. Bayar interest, hutang, bayar interest. Ini adalah salah satu daripada petanda. Ayat tu tolong sambungkanlah. Dia lubang gali lubang gali So lubang. boleh hutang. Sebab dulu kerajaan Barisan Nasional hutang. Tapi untuk apa? Kita hutang, kita build infrastructure. Yes. Right? Lepas tu kita tengok, kalau infrastructure ni kita buat, dia tidak boleh memberi kekuatan ekonomi untuk membangunkan ekonomi, dan kita defer lah dulu dalam keadaan ni. Contoh, ini nak kena penting. Betul. Sebab itu, bila kadang-kadang kita, masa 2018 ni kita terkejut, kita tak faham. Datuk Najib dan pentadbiran masa zaman Datuk Seri dulu, kita fokus kepada sektor-sektor yang boleh menjana infrastruktur, ECRL, HSR, MRT pada ketika itu. Tapi bila dapat ke tangan Pakatan Harapan, habis semua dia rosakkan, kaji, kemudian batal, kemudian kaji lagi kan. Akhirnya 4 tahun tak ada jadi apa-apa. Jadi dia macam high speed rail tu. Kita connect KL Singapore. That is a fantastic project. Sebab di Singapore, dia menjadi transit hub kepada 55 juta orang travel di Singapore ni. Dia jadi transit hub kat situ 55 juta. Bayangkan, 55 juta tu, 50% daripada mereka, bila dia transit kat Singapore, dia naik high speed rail tu, dia nak datang kat KL 1 jam setengah. Lepas tu dia lunch, petang dia balik-balik. So how much economic activity yang kita dapat? So kita kena tengok dari segi isu-isu ni. Apabila kita nak commit kita punya hutang, tapi kita tak nak kita berhutang kerana nak bayar gaji, hutang nak bayar pension, hutang nak bayar interest, hutang nak bayar benda-benda yang tak produktif. Yang ni kena jaga. Sebab dah 1 trilion dah ni. betul. 4 tahun 1 trilion, kita 61 tahun 680, dia orang tambah 320. Mana tak revenue generating system tax you tutup.
Okey, ini ada satu soalan lagi menarik ni, satu soalan saya baca dalam komen ini. Pada ketika 61-62 tahun kita mentadbir, kita tinggalkan negara dengan 686 bilion hutang. Tapi dalam masa 4 tahun negara ni diperintah oleh PH, oleh Perikatan Nasional dan sekarang ni keluarga Malaysia. Hutang negara dalam masa 4 tahun ini bertambah 300 bilion, menjadikan ratio 320. debt to GDP ratio menghampiri 60-65%. Ini mengikut soalan ni lah. Samirul 65%. Jadi dia minta Dato' explain kenapa boleh jadi macam ni. Okey. Dia percentage ni, kita 65% ke 70% ke, itu soal nombor 2, tak penting. Tetapi apabila kita compare percentage ni dengan kita nak yakinkan kepada rakyat, kita menyatakan bahawa Japan hutang 200% of GDP. Lepas tu Singapura hutang lebih 100% dia punya GDP. That's wrong comparison. Sebab apa? Itu perbandingan yang salah. Sebab negara Jepun ini, dia adalah merupakan negara ekonomi terbesar nombor 3. Ya? I think dia about 5.3 trillion dia punya ekonomi. Now, dia punya hutang all domestic, right? Domestic very small dia punya tu. Tetapi dia punya international reserve dekat dia punya central bank, I think approximately is more than 1 trillion US dollar. Lepas tu dia ada aset di luar negara Jepun, dia ada hampir 3.6 trillion dia punya aset. Sebab tu negara dia tak ada masalah. Macam Singapura, walaupun kita nampak hutang dia melebihi 100% daripada dia punya GDP, sebenarnya dia tak berhutang. Dia punya net cash yang dia ada much more than hutang dia. Dia punya central bank ada 400 bilion lebih. Lepas tu dia punya Temasek holding almost 380 400 US dollar. Lepas tu dia punya JIC lagi. So dia orang ni net dia tak berhutang. Kita different. Mana boleh kita compare dengan Japan, which A rating country, dengan Singapore AAA rating country, and kita triple B. Kita tengok dua orang ni boleh hutang lebih, kita pun nak hutang. Salah tu. That's wrong. You see, it's not about justifying the percentage. You look at, kalau you punya income banyak tu, and then sekarang ni pun you dah bayar interest 45 bilion, hampir 18% daripada you punya income. You nak pinjam, boleh. Sekarang ni kita nasib baik sebab hutang kita ni 96% ringgit. 4% foreign debt. Tapi kalau kita continue isu hutang banyak-banyak ni, apa berlaku? EPF tak boleh subscribe, PNB tak boleh subscribe, tabung haji tak boleh subscribe, LTAT tak boleh subscribe, KUAP tak boleh subscribe sebab dia pun dah penuh. Dia pun nak kena invest equity, invest property, invest other instrument. So dia boleh belilah Malaysian government punya paper ni. Tapi akhirnya kita need a foreign pelabur untuk datang melabur kita punya ringgit. Sekarang ni dia dah beli lebih kurang 250 bilion. Kita punya ringgit, punya government punya issuance ni. MGS, GII kita ni 250 bilion. Now what happened? Kalau dia tak confident dengan negara Malaysia, dia tengok kita punya financial structure deficit kita, so lama-lama dia cakap saya tak mau melabur dalam ringgit, you issue US dollar. Lagi parah. Lagi parah. So dari 4% akan jadi 6. 6 jadi 10. 10 jadi 20. 20 jadi 30. Future generation will suffer. Inilah yang berlaku negara-negara yang how they start issuing the foreign debt. Because dia punya ringgit, dia punya local currency tak laku. Hari ni di Indonesia dia ada 35% foreign debt. Sri Lanka 50%. Slightly more than 50%. Kita ada 4%. Masih terkawal. Japan domestic foreign debt very small, tapi dia punya investment di luar negara 3.6 trillion US. Central bank dia ada 1.4 trillion US. Singapore dia pinjam bukan bayar gaji, dia pinjam untuk melabur. So at the end of the day, dia net. Sebab tu dia jadi AAA
country. Dia punya rating triple A, Japan A, kita triple B. So macam mana you triple B nak pinjam macam orang pinjam triple A? Tak boleh. Dato' Azizan boleh pinjam kat bank, my banking. Mungkin saya pinjam kat Along lah. Tahu tak? Okey, ada saya bagi last soalan sebelum saya nak tunjuk result polling kalau ada. Kalau tak ada kita terus ke polling saja. Memang tajuk malam ni heavy tapi saya ucap terima kasih juga kepada penonton yang mengikuti online dia bukan makin kurang, dia makin naik dia punya jumlah. Ini menarik minat. Perlu juga kita nak memahamkan. Okey, pada kita tayangkan result polling kita. Kita boleh tengok di skrin. Pada pendapat anda, apakah situasi ekonomi negara berada di landasan yang betul? Okey, jadi kita tengok 68% mengatakan tidak setuju dengan kenyataan ini, 32% kata setuju. Jadi kepada kerajaan yang mendengar siaran kita ni, jadi fahamlah. Jadi netizen kata 68% tak setuju kita berada landasan yang betul dalam proses pemulihan. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, tajuk dia, keadaan inflasi terkini dilaporkan menurun kepada 2.8, sekarang 3.4. Apakah kos barangan telah mengalami penurunan berdasarkan pemerhatian anda? Jadi yang ni orang marah ni, yang tak setuju 83%, yang setuju 17%. Ni semua banyak tak dapat minyak masak ni. Ni pasal minyak paket yang 60 juta tak sampai ke tangan rakyat Malaysia. 60 juta paket sebulan. 60 juta sebulan. Tapi yang kena penalize rakyat Malaysia. Jadi toke-toke yang kartel yang menyeludup minyak, jadi susahlah nak cakap. Jadi pandai-pandailah kita tukar je lah kerajaan ni. Tukar kerajaan tu kita tukar, insyaAllah. Itu bukan statement saya. Statement saya bertanggungjawab. Tukar kerajaan. Okey. Soalan yang ketiga. Saya cakap susun. Susun. Okey. Pada pendapat anda, apakah Malaysia telah mengambil langkah-langkah mencukupi dan menjamin akses kepada food security, jaminan makanan? Jadi 77% kata tak setuju, 23% saja yang bersetuju. Jadi maknanya masih ada ruang yang besar untuk kita susun balik. Ayat dah. Susun balik. Susun tu sopan sikit. Sopan sikit. Kita susun baliklah menteri-menteri kita supaya kompeten. Jadi jangan seronok sangat bila kita hapuskan AP dan kita pun kutuklah apalah kerajaan bagi monopoli kepada satu company untuk import beras kita kata tu monopoli, tapi sebenarnya kalau tak monopoli hasil dia lagi teruk Sebab you tengok macam kita COVID, beras tak pernah short. Pasal dia monopoli, dia ada buffer stock. Tapi kalau semua orang boleh import, siapa nak keep buffer stock? Betul. Gula 2 company saja buat. Sebab tak ada masalah. Betul. Yang lain semua free for all. Free for all. Jadi jangan sonok-sonok bila buat piecemeal approach ni kerana dia backfire. Dia monopolistik ni kalau kita buat dalam negara lain, kalau luar lain. Government must be in control. Betul. Sebab mana-mana monopoly position, government mesti control. Betul. Okey, soalan yang keempat. Bagaimana tahap keyakinan anda terhadap usaha pemulihan ekonomi negara? Yang ini kita tengok yakin, amat yakin 6%, yakin 27%. So in total 27, 33. Yang tidak yakin dengan amat tidak yakin ni tinggi, iaitu 68%. Jadi ini kena letak satu lagi, Wisma Yakin. Wisma Yakin. Wisma Yakin tu banyak barang pengantin tu hati-hati siapa nak kahwin lagi ni agaknya. 68% rakyat tak yakin. Jadi supaya kerajaan mendengar lah, ini bukannya kita buat-buat ini suara netizen suara netizen. Okey. Yang kelima, adakah anda bersetuju agar undang-undang yang mensabitkan seseorang itu menjadi muflis perlu dihadkan kepada tempoh tertentu yang lebih singkat? Ini saya tanya soalan ni sebab Ini belum tanya saya lagi. sebab ramai anak muda yang muflis. Boleh saya jawab? Ya, sila jawab. Tu sebelum Tok jawab, 77% setuju. Tak, dia sebenarnya pasal muflis ni. Saya pun sebenarnya tak setuju that bank mengambil tindakan so drastik nak mufliskan orang. Saya rasa kita kena buat satu step lagi. Dia kena tengok, kalau dia ni muflis kerana
perniagaan dia terjejas kerana COVID. Hutang trade line 100,000, 200,000. COVID datang, dia tak boleh bayar. Betul. Bank terus bankrupt. Yang meniaga besar-besar ni, yang hutang puluh-puluh juta, dia tak boleh bayar 6 bulan, tak ada dia fikir pasal nak bankruptkan orang tu. Boleh susun. Dia boleh susun balik. Susun. Susun. Pasal apa susun? Sebab kalau dia tak susun, dengan dia sekali bankrupt bank ni. Write off. So jadi tak adil. Dan nombor dua, sebahagian daripada mereka yang muda-muda ni dibankruptkan, dia mempunyai pendidikan yang tinggi, degree, master, and then dia orang ni very entrepreneurship punya, dia punya very inspiring entrepreneurs. Tinggal lagi dia modal tak ada. Jadi dia pinjam sana, pinjam sini, pinjam malum, semua macam dia pinjam. Right? Tetapi kalaulah figure-figure ni kita boleh bagi breathing space lah. Jangan tak membenarkan dia langsung tak boleh bekerja. Betul. Sebab kita punya sistem bankruptcy ni are very punitive. Sebab katakan you accountant, you buat berniaga, lepas tu you gagal, hutang bank 200,000 ataupun 150,000. Lepas tu you nak apply kerja, you tak declare lah dengan orang you ada hutang. So employer ambil you, okay. So employer cakap isi borang, buka bank account tak boleh buka. Macam mana nak bayar gaji? So nyaya orang nak bankrupt ni nak kerja balik using the qualification, nak jadi professional, dah tak boleh sebab dah bankrupt 150,000 atau 200,000 kerana bank tak boleh bagi-bagi buka bank account. That one I think we need to address this issue. Betul. Sebab kerajaan hantar dia orang pergi overseas, belajar di local universities, lepas tu muda-muda umur 28 tahun dah bankrupt. Nak kerja dah tak boleh. Dulu dia berniaga ni sebab tak dapat kerja. Sekarang bila ada peluang kerja, nak kerja tak boleh kerana bank account tak boleh buka. Takkanlah syarikat nak bayar pakai cash. Betul. So ini we need to address. Betul. Jadi saya setuju lah, kita susun balik. Susun balik. Jadi bakal Menteri Kewangan lah. Bakal Menteri Kewangan. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tengok dekat Dewan Rakyat, tak ada orang nak memperjuangkan anak muda yang dibankruptkan ni. Tak ada orang. Tak dengar suara di Dewan Rakyat. Jadi ikut apa kata bank saja. Bank kata bankruptkan dia, mufliskan dia, muflis. No, biar bank muflis. Tapi masalah dia, kita punya undang-undang jangan tidak menidakkan dia boleh buka bank account. Yes, untuk bekerja. Dan dibayar balik hutang. Dia bayarlah 500 kan. Macam dia macam yang dia orang dijanjikan supaya jangan bayar PTPTN oleh PH dululah. Betul. Memang layak jadi Menteri Kewangan. Kira kalau Pirandi kata otak memang geliga. Pada soalan seterusnya. Baik, adakah anda bersetuju pilihan raya umum diadakan pada akhir penggal tempoh pentadbiran sedia ada, iaitu pada selewat-lewatnya bulan Mei 2023? Yang setuju hanya 13%, tak setuju 87%. Jadi ini dah terbalik. Dulu tu parti-parti politik pembangkang ni beria-ria sangat nak pilihan raya. Kerajaan tak nak, kerajaan tak go. Tapi sekarang ini kita nak pilihan raya, pembangkang pula tak nak pilihan raya. Dia dah terbalik. Dia akhir zaman ni. Dia tak nak tu sebab dia tak jumpa banyak skandal lagi. Oh, belum. Okey, betul. Dia perlu masa untuk susun balik skandal-skandal tu supaya boleh dia. Sekarang yang ada semua yang dulu. Dia nak yang baru dia tak ada. Yang baru tak ada. Nanti carilah. Okey, soalan seterusnya. Yang ketujuh, adakah anda terpengaruh dengan strategi pihak lawan yang menggunakan kaedah memfitnah dan menghasut sebagai strategi gerak kerja mereka? So tak setuju, 92% tak setuju. So tak payahlah kita nak buat macam dulu kata Rosmah ada Grab lah, syarikat Grab lah, macam-macam. Jadi 92% tak setuju. Jadi tak payahlah buat fitnah tu. Takkan jalan lagi kali ni. Soalan yang seterusnya, yang ke-8. Adakah anda setuju dengan amalan berdemonstrasi sebagai kaedah memprotes rasa tak puas hati? 78% tak setuju, 22% setuju. Jadi 22% ni mungkin penyokong Pakatan Harapan. Jadi tak payahlah buat demo-demo ni, buang masa je, orang nak berniaga susah. Soalan terakhir, soalan cepu mas. Parti manakah yang menjadi pilihan anda